Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke FOC. Okey guys, hari ni aku akan buat video yang tertangguh agak lama sebenarnya. Video Q&A untuk 50k subscribers. Selepas FOC capai 50k subscribers, aku ada buat satu posting dan aku letak kat situ kalau korang ada apa-apa soalan yang korang nak aku jawab. Okey, base daripada soalan-soalan yang korang komen dekat posting tu dengan soalan-soalan yang dekat komen video. Jadi aku dah compilekan lebih kurang 10 soalan yang aku akan jawab. Aku tak akan ambil satu soalan spesifik daripada seorang-seorang ni, tapi aku akan ambil dia punya tajuk besar dia. Sebab ada yang tanya soalan yang sama, jadi aku ambil dia punya topik besar dia, and then ada soalan-soalan kecil dekat bawah dia lah. Sebelum aku start, sebenarnya trip ataupun video ni sebenarnya tak plan. Okey, hari ni hari Sabtu, sepatutnya pagi tadi aku pergi untuk trip challenge 3.0. Destinasi untuk video challenge 3.0 tu sebenarnya melibatkan laut. Okey, pagi tadi bila aku sampai ke lokasi untuk aku start berkayak untuk ke lokasi camping tu, cuaca ataupun keadaan laut tu agak tidak mengizinkan. Kelajuan angin tu lebih kurang 14 ke 20 knot untuk hari ni. Keadaan dekat starting point aku tu dengan angin dia, dengan alun, dengan ombak tu memang nampak lain lah. Tak sama macam aku punya trip-trip sebelum ni. Jadi untuk faktor keselamatan aku decide untuk postpone dulu challenge 3.0. Tertunda. Angin kuat, angin kuasa 14-15 knot pun. Okey, sebenarnya agak susah nak planning challenge 3.0 ni sebab satunya melibatkan laut dan keduanya melibatkan masa. Untuk trip 3.0 tu, challenge 3.0 tu aku plan untuk buat 2 malam 48 jam. Jadi aku kena cuti hari Isnin, aku kena apply cuti. Jadi untuk planning tu sebenarnya memang kena susun betul-betul lah jadual tu. So bila dah tak jadi ni, aku pun tak sure lagi bila aku boleh buat challenge 3.0 tu. Tapi insyaAllah aku memang akan buat lah, sebab aku memang dah janji akan buat. InsyaAllah aku akan buat. Tempat dengan barang semua dah ada dah. Cuma pelaksanaan pada masa yang tepat je aku tak tahu bila lagi. Untuk video kali ni, selain daripada Q&A, aku juga akan highlight satu barang, satu produk terbaru yang aku terima. Sebabnya aku nak buat campfire. Jadi aku akan gunakan barang tu. Dia macam nak cakap okey, tak apalah, nanti aku akan tunjuk lah apa barang tu dan macam mana cara nak guna dia. Okey, ini dia barang yang aku nak test pakai hari ni, daripada BioLite Camp Stove. Kebetulan aku dapat BioLite Camp Stove ni baru-baru ni juga. Aku belum pernah pakai lagi, aku belum pernah guna. Ini first time aku akan guna. Jadi aku akan tunjuk sekali lah dalam video ni. Sekarang ni 6.55 malam. Sebenarnya dah tak lama sebelum gelap ni. Jadi aku akan tunjukkan secara ringkas lah. Aku akan tunjukkan secara ringkas apa benda BioLite Camp Stove ni. BioLite Camp Stove ni sebenarnya adalah wood stove. Beza dia ada satu lagi fungsi lain, iaitu dia boleh menukarkan api ataupun kepanasan api yang kita buat tu kepada tenaga yang akan charge ni power unit ni. Okey, sekarang ni aku akan test pasang dulu. Okey, kaki dia. Okey, kena cari surface yang flat untuk dia berdiri. Siap. Okey, aku akan onkan dia punya power unit ni. Okey, dia ada 3 display. Yang belah kiri sekali ni dia akan menunjukkan battery indicator ataupun charge yang disimpan dalam power unit ni. Yang tengah ni adalah fan. Okey, power unit ni dia ada function sebagai kipas tau. Jadi dia akan membantu pembakaran kita punya camp stove. Dan yang last kali ni nanti bila ada api, yang ni dia akan jadi sebagai indikator berapa panas kita punya campfire ni. Aku ada
fat wood, sedikit fat wood aku akan gunakan untuk fire starter. Fat wood. Okay, sekarang aku akan turn on dia punya fan untuk membantu pembakaran. Tengok, terus mara. Terus mara. Fan dia ada 3 speed, yang ni yang paling low. Yang kedua ada 4 speed sebenarnya. Ada 4 speed. Aku akan pakai speed 1 je. 1 pun cukup. Okay, alright. So aku dah listkan 10 soalan yang paling popular lah, yang paling banyak orang tanya. Okay, kita akan start dengan soalan nombor 1. Soalan nombor 1 yang paling ramai orang tanya berkenaan topik besar dia adalah hantu. Dah senja-senja ni kan, cakap pasal hantu pula. Okay, ni memang antara soalan paling banyak lah yang orang tanya. Waktu camping tu pernah tak nampak hantu? Ada tak pernah kena ganggu ataupun penampakan ke macam mana kan? Okey, jawapan bagi soalan ni adalah dekat lokasi camping dekat campsite. Okey, setakat hari ni lebih daripada 100 kali kot aku rasa episod camping aku. Setakat hari ni alhamdulillah belum ada apa-apa ataupun belum pernah ada gangguan, ada penampakan ataupun ikut balik ke apa kan. Bukan nak cakap besar, tapi itu memang dia punya realiti dia. Memang setakat ni alhamdulillah tak ada apa-apa. Kecuali ada 2 peristiwa misteri yang pernah berlaku, tapi yang tu bukan dekat lokasi campsite yang tu. Dua-dua tu dalam perjalanan, satu perjalanan pergi atau perjalanan balik macam tu lah, tapi perjalanan lah. 2 kisah tu memang aku ada buat 2 video untuk menceritakan kisah tu dengan detail. Nanti aku akan letak link dia dekat atas ataupun dekat bawah ni. Memang ada 2 kisah misteri. Setakat hari ni memang itu sahaja. So itu jawapan bagi soalan-soalan yang berkenaan dengan topik besar dia, hantu. Komen aku ataupun pandangan aku berkenaan dengan isu hantu ni, apa yang kita dapat tu bergantung kepada niat kita. Kalau kita masuk ke satu tempat untuk cari hantu, dapatlah hantu. Kalau kita nak cari adventure, kita dapat adventure. So itu pandangan aku lah kalau berkaitan dengan isu hantu ni. Okay, untuk persoalan takut ke tak takut ni, nombor 1 adalah ancaman manusia. Kedua mungkin haiwan. Yang ketiga barulah benda-benda mistik ni. Itu bagi pendapat peribadi aku. Secara jujurnya, bukan aku nak cakap besar apa, memang itu realiti dia. Okay, soalan kedua ni berkaitan dengan, nak kelakar sikit lah, berak kencing macam mana. Okay, bagi akulah, sebabnya lokasi camping aku, boleh aku katakan hampir semua ataupun 95%, 98% adalah lokasi wild camping. Wild camping ni bermaksud tempat tu bukan official campsite. Jadi bila bukan official campsite, tempat tu memang biasanya tak ada facility lah. Tak ada toilet, tak ada apa-apa, tak ada lampu, tak ada apa, dan tak ada toilet. Okay, untuk point berak kencing ni tak ada toilet. So bila tak ada toilet, macam mana cara? Okay, macam ni cara dia. Untuk berak ataupun buang air besar, guna konsep korek dan kambus. Untuk korek kambus ni, eloknya lah korang sediakan lubang tu sebelum masa korang datang ataupun sebelum korang nak terberak tu lah. Jangan time-time tu juga baru korang nak buat lubang, takut tak sempat kan. Jadi eloknya korang buat lubang tu sebelum, ataupun korang ready alatan ataupun alat untuk korang korek lubang tu kena ready. Sama ada nak guna parang ataupun guna kayu tajam. Paling mudah aku rasa pakai kayu tajam. Pakai kayu tajam, tajamkan dia punya ujung tu, cucuk dekat tanah. Lepas tu korang goyang-goyang je,
korang boleh dapat buat lubang. Lepas tu untuk cuci, biasanya lokasi camping aku ni memang akan ada sumber air, sama ada sungai ataupun laut. Jadi gunakanlah air daripada sungai ataupun laut. Cara dia, korang gunakan botol yang 1.5 tu, korang masukkan air ataupun isi air sungai tu dalam botol tu, and then bawa ke tempat yang korang nak berak tu lah. Okay, itu cara-cara untuk berak kencing sewaktu camping, especially while camping yang tak ada facility. Okay, api aku mati. Kena tambah kayu sikit. Okay, sekarang ni dah pukul 7.45. Dah gelap sikit. Tapi aku rasa mungkin boleh nampak lagi kot. Okay, aku akan proceed kepada soalan nombor 3. Okay, untuk soalan nombor 3, topik besar dia adalah solat dan kiblat. Okay, macam mana? Banyak juga yang tanya soalan macam mana cara semayang, macam mana nak tengok kiblat kalau camping dalam hutan kan. Okey, ada dua cara. Satunya guna kompas kiblat. Okey, kompas kiblat ni memang ada jual geng. Korang boleh tengok dekat Maidin ataupun dekat Shopee pun ada. Memang ada kompas untuk menentukan arah kiblat. Tak mahal, aku rasa dalam RM10 macam tu kot. Bawah RM10 macam tu lah, lebih kurang belah-belah ringgit. Memang ada kompas untuk kiblat. Okey, selain daripada tu, korang juga boleh gunakan apps yang ada dalam handphone korang. Dekat Google Play. Google Play tu memang ada banyak sebenarnya apps untuk korang gunakan untuk tentukan arah kiblat. Dan antara dua ni, aku dah beberapa kali buat test. Aku pakai kompas dan aku pakai handphone. Setakat ni aku test memang sama, accurate. Jadi aku tak bawa kompas, aku bawa handphone je lah. Dan aku gunakan apps dia, mana ni, Kiblat Finder. Tu nampak ke tak? Ni. So aku gunakan apps ni je. Biasanya aku akan gunakan apps ni. Boleh dikatakan accurate lah. Dua-dua tunjuk arah yang sama. Jadi aku bawa handphone je biasanya. Okey, itu untuk arah kiblat. Okey, untuk solat samalah macam biasa. Kalau jauh boleh jamak. Kalau tak, solat macam biasalah. Tak ada apa yang beza pun. Wuduk pakailah air sungai ataupun air laut. Senang je, tak ada apa masalah. Ada juga ramai yang tanya, solat ke tak ni masuk hutan apa semua kan. Yang ni pun agak kelakar lah. Sebab aku rasa solat tu common sense lah. Kat mana-mana pun korang kena solat. Tak kira lah korang masuk hutan ke apa ke. Sebenarnya ramai geng-geng outdoor ni, geng panjat gunung, geng kemah, geng camping apa semua ni kan. Memang biasanya dekat gunung pun diorang solat, dekat hutan pun diorang solat. Tak ada apa masalah, tak ada apa kekangan, tak ada apa halangan orang cakap. Dekat mana-mana pun boleh solat, tak ada masalah. Aku akan pergi kepada soalan nombor 4, iaitu mengenai solo camping. Antara pecahan-pecahan soalan dia, prefer solo camping ataupun dengan kawan-kawan. Okey, bagi soalan ni, prefer solo ataupun kawan-kawan, bagi aku dua-dua aku okey. Ikut situasi lah macam mana. Okey, kalau korang follow aku punya video, sebenarnya aku banyak camping dengan kawan sebenarnya compare dengan solo camping. Camping dengan geng lagi banyak. Tapi bagi aku peribadi, dua-dua aku okey. Dua-dua aku boleh layan lah. Pecahan soalan untuk solo camping ni, kenapa solo camping? Okey, untuk solo camping, kenapa aku solo camping? Ini lebih kepada peribadi lah kot aku rasa. Mungkin ada sensasi ataupun ada feel yang lain lah compare dengan kita camping dengan member ataupun ada orang lain. Dia punya feel tu lain. Tapi aku tak rasa semua orang boleh faham kot. Aku boleh katakan benda ni berkaitan dengan spiritual juga, antara engkau dengan alam, engkau dengan pencipta alam. So benda ni agak, apa nak cakap, agak deep lah senang cerita untuk aku explain kenapa aku solo camping. Dan untuk orang lain yang buat solo camping pun mungkin dia punya tujuan dia lain, mungkin tak sama dengan aku. Selain pada tu juga, kenapa aku solo camping, aku ada komitmen. Aku ada komitmen untuk mengeluarkan konten sebagai YouTubers. Jadi aku tak boleh nak tunggu aku ada kawan baru aku boleh pergi camping. Sebab kawan kita tak sama komitmen dengan kita. Dia komitmen dia bukan untuk buat konten. Dia cuma
nak camping ataupun dia nak ikut camping. Dia bukan nak keluarkan konten. Bagi aku kena keluarkan konten at least sekali seminggu. Jadi itu salah satu sebab kenapa aku solo camping. Sebabnya aku kena keluarkan konten juga macam mana pun. Okey, cuma untuk solo camping ni aku nak tambah ataupun aku nak share sikit. Walaupun banyak video solo camping aku, sebenarnya ada banyak lagi video ataupun percubaan solo trip camping aku yang gagal sebenarnya. Solo camping ni macam mana nak cakap boleh aku cakapkan mungkin 10 percubaan aku, mungkin 5 je yang berjaya ataupun aku boleh tamatkan. Dia lebih kepada gerak hati tau. Gerak hati kita untuk trip, satu-satu trip tu. Kadang-kadang tu aku ada yang aku dah sampai tempat tapi aku decide tak untuk balik. Ada juga yang aku baru on the way, aku patah balik pun ada. Ada yang aku daripada rumah aku dah tak sedap hati pun ada. Jadi sebenarnya untuk solo camping ni aku lebih kepada aku ikut gerak hati aku, sama ada aku okey atau tak, aku nak carry on, aku nak teruskan. Aku cuma nak share benda tu. Kalau korang baru nak cuba ataupun baru nak try solo camping, kalau tak berjaya itu biasa. Itu biasa. Aku pun banyak solo camping aku yang gagal. Okey, soalan seterusnya adalah berkenaan haiwan liar ataupun haiwan buas. Okey, haiwan liar ataupun buas ni dari pemahaman aku lah, kalau kat Malaysia ni mungkin yang dimaksudkan mungkin harimau, gajah, ular, apa lagi? Mungkin beruang. Mungkin itulah daripada pemahaman aku, mungkin itulah yang dimaksudkan dengan haiwan liar. Okey, jawapan aku bagi soalan berkenaan haiwan liar ataupun haiwan buas ni, adakah ancaman ataupun macam mana cara aku elak? Okey, secara jujurnya untuk trip-trip camping aku dengan geng-geng aku, kita orang ni bukan masuk ke kawasan hutan yang dalam sangat tau. Bukannya macam 4-5 jam masuk hutan trekking. Ada pernah tapi jarang. Kebanyakannya cuma pinggir-pinggir hutan je. Pinggir-pinggir hutan, ujung-ujung kampung, di sungai. Bukan jauh sangat lah, tak jauh sangat. Jadi pada pendapat aku, ancaman haiwan buas ataupun haiwan liar ni mungkin cukup minimum lah dia punya risiko tu. Lagipun daripada pemahaman akulah, sebenarnya haiwan-haiwan liar ni dia orang tak nak pun jumpa manusia sebenarnya. Dia seboleh-boleh nak elak daripada jumpa manusia. Kalau terjumpa tu memang cakap takdir ataupun rezeki hang lah kalau jumpa tu. Lagi satu, dia orang ni punya deria yang lebih peka kalau nak dibandingkan dengan Malaysia pula, dengan manusia. Jadi mungkin kalau kita jarak contohlah mungkin 50 meter baru kita nampak ataupun kita dengar, dia orang berkilo-kilometer ataupun lagi jauh dia orang dah boleh sense ataupun rasa kehadiran manusia. Jadi awal-awal dulu dia orang dah belah sebenarnya. Okey, soalan nombor 6 berkenaan dengan lokasi camping. Kita tambah kayu tak apa, sekejap lagi aku tambah kayu. Lokasi camping aku adalah lokasi wild camping. Bukan dedicated campsite, bukannya campsite yang ada owner ataupun ada operator. Kebanyakannya adalah aku masuk kawasan-kawasan kampung, aku pergi ke hujung-hujung kampung, di sepadan di antara tanah kebun ataupun rizab sungai ataupun kebun orang kampung, dan sempadan hutan. So, kebanyakannya lokasi aku macam tu. Okay, selain daripada tu, aku juga ada camping di kawasan pantai, kawasan tasik. Jadi tu semuanya wild camping. Konsep wild camping ni bagi aku sama macam konsep kau pergi mancing kat aku rasa. Kau set, kau pergi je lah. Lepas tu kau pandai-pandai lah kau sesuaikan diri kau. Kalau kau masuk kawasan orang kampung, kalau kau masuk kawasan perkampungan orang asli, kau jumpalah Tok Batin dulu. Kau isi buku lawatan ke apa kan. Kalau kau masuk kampung orang ataupun ni, jumpa orang tu tegur-tegur lah, pandai-pandai lah bawa diri kan. Sebabnya wild camping ni dia tak ada specific rules lah bagi aku. Bukannya ada nak buat tempahan ke apa ke, nak lapu-lapu kat siapa ke. Cumanya wild camping ni risiko dia adalah kau tanggung sendirilah. Apa-apa jadi, risiko dia kau kena tanggung sendiri. Pandai-pandai lah kau. Sebab tu aku rasa mungkin tak ramai kot yang buat wild camping ni. Pun bagi aku selesa lah dengan cara macam ni. Tapi aku tak syorkan kalau korang tak biasa ataupun tak pernah buat, aku tak syorkan lah kalau korang nak buat. Kalau kalau rasa benda tu tak sesuai dengan korang, aku just bagi tahu apa
pendapat aku dan apa yang aku buat sahaja, bukan sebagai panduan. Oh, semakin gelap nampaknya. Okey, sambungan kepada untuk lokasi camping tu. Sebab aku, okey, macam mana aku tahu tempat-tempat yang mungkin tak ramai orang tahu ataupun hanya lokal saja tahu. Sebabnya sebelum aku start channel FOC ni, dulu aku terlibat dengan satu team waterfall hunter ataupun eksplorasi air terjun. Jadi aku pernah pergilah ke kawasan-kawasan ataupun kita orang masuk ke tempat-tempat yang ada air terjun ataupun sungai yang orang tak tahu ataupun yang belum direkodkan. Jadi dari situ aku tahu banyak-banyak tempat hidden spot untuk camping. Okey, bila tempat-tempat yang bukan tempat public, yang bukan semua orang pergi, dalam Google Map pun sebenarnya tak ada ataupun tak ada point ataupun tak ada nama. Jadi bila orang tanya tu, aku tak boleh nak beritahu ataupun aku tak ada spesifik jawapan yang aku boleh beritahu. Takut nanti aku bagi jawapan yang macam mana lah. Aku takut orang tak jumpa ataupun orang pergi sesat ke apa. So kadang-kadang ada tempat-tempat yang aku tak dedahkan lokasi mana aku pergi. Kalau aku rasa aku boleh beritahu, aku akan beritahu. Aku akan letak tempat dekat mana yang aku rasa bersesuaian lah. Yang aku rasa tak bersesuaian, aku tak beritahu lah. Sebabnya bila ramai orang tahu ataupun viral ni, dia ada dua sudut tau. Satu sudut positif dan satu sudut negatif dia. Sudut positif dia mungkin tempat tu jadi up ataupun kawasan sekitar tu mungkin ada sumber ekonomi ke apa kan. Yang negatifnya biasanya sampah lah. Sebab bila dah ramai orang datang, kita tak dapat kontrol apa. Jadi aku rasa tak semua tempat aku boleh bagi tahu kat mana aku camping. Jadi kalau ada soalan-soalan ataupun korang tanya kat mana lokasi yang aku tak beritahu, so itu adalah sebab dia kenapa aku tak beritahu. Okay, right. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 7. Soalan nombor 7 ni berkenaan dengan tajuk besar dia, keselesaan daripada nyamuk, pacat, panas. Okay, macam mana dekat untuk camping cara aku peribadi mana. Okey, untuk aku peribadi sebenarnya, untuk waktu aku keluar camping ni adalah waktu di mana aku keluar daripada zon kenyamanan ataupun keselesaan daripada hidup biasa tau. Time camping ni lah aku akan back to basic. Nak cari apa? Nak cari kayu, nak buat api, kena cari kayu dulu, kena nyalakan kecil apa semua kan. Jadi semua benda tu ada dia punya step-step dia. Bukannya nak api terus nyalakan api. Lepas tu contoh kalau air, kalau kat rumah nak air buka pipe. Jadi kalau camping ni, kalau kau nak air kau kena filter dulu, kau kena masak dulu. Itu bagi akulah peribadi kenapa aku camping. Aku nak keluar daripada zon selesa sebenarnya. Jadi bila korang tanya tentang keselesaan, bagi aku camping memang kadang-kadang tak selesa. Nyamuk ke apa kan. Tapi untuk soalan nyamuk tu, aku jarang ada nyamuk lokasi camping aku. Aku tak tahu kenapa. Mungkin korang tempat-tempat yang korang pergi tu banyak nyamuk, aku tak tahu lah. Tapi tempat-tempat yang aku pergi biasanya memang tak ada nyamuk. Jadi nyamuk bukan masalah. Pacat tu biasalah. Pacat kan, lautan tak ada masalah. Pacat tu memang tak boleh elak lah. Jadi untuk soalan keselesaan ni, macam aku cakap tu lah, memang aku akan korbankan keselesaan tu, dan bukan satu concern bagi aku untuk keselesaan. Tapi kalau bagi korang benda tu penting, sebab camping ni kan ada banyak dia punya, bukan nak kata level, mungkin segmen-segmen dia. Ada family camping, ada wild camping, ada glamping. Jadi bagi aku wild camping ni keselesaan bukan satu benda yang kita orang carilah dalam camping. Jadi minta maaf lah, aku tak boleh jawab bagi soalan keselesaan tu. Mungkin tak sama dengan korang apa yang korang carilah. Okey, seterusnya yang nombor 8. Oh, yang ni ramai kat tanya ni sebenarnya. Aku pun serba salah nak jawab sebenarnya. Soalan dia adalah, nak join boleh tak? Ini ramai gila tu tanya. Ramai gila. Okey, secara jujurnya aku jawab. Aku harap korang dapat faham dan korang mungkin tak kecil hati.
Secara jujur ni aku lebih selesa untuk camping dengan kenalan-kenalan rapat sahaja yang aku dah biasa camping. Dan pergi dalam kumpulan yang kecil, mungkin 2 orang, 3 orang, 4 orang. Itu memang macam mana, itu memang style aku lah. Memang style aku daripada dulu lagi. Aku lebih selesa camping macam tu. Jadi untuk soalan boleh join tak tu, buat masa sekarang ni aku rasa belum lagi. Aku belum ada perancangan lagi lah. Mungkin nanti kedepannya nanti mungkin aku akan buat camping with subscribers ke apa ke. Mungkin aku akan buat series macam tu. Mungkin aku pun tak sure lagi. Tapi untuk trip-trip biasa untuk sekarang ni, jawapan aku macam tu lah. Aku lebih selesa untuk pergi dengan tim-tim aku yang sedia ada sekarang. Okay, harap korang dapat faham lah kenapa. Dan harap korang tak berkecil hati jugalah. Sebabnya aku rasa benda ni korang boleh create sendiri adventure ni. Tak semestinya kena join team FOC ataupun kena join aku baru korang boleh start camping. Sebab aku rasa benda ni siapa-siapa pun boleh buat sebenarnya. Janji korang serius dan korang janji korang serius dan korang betul-betul passion untuk buat benda tu, bukan sekadar nak ikut-ikut ataupun sekadar pergi kosong lah dengan kita. Okay, sebenarnya tujuan aku buat video tu hanyalah untuk menginspirasikan korang ataupun siapa-siapa penonton video tu untuk korang pergi keluar, korang pergi sungai, korang pergi hutan untuk korang explore tempat-tempat korang dan korang menikmati keindahan tempat korang. So perkongsian aku tu hanya sebagai inspirasi, bukannya aku nak buat trip nak bagi korang follow. Jadi tujuan aku buat tu hanyalah sekadar untuk menginspirasi dan berkongsi sahaja. Okey, itu jawapan aku untuk soalan nak join boleh tak. Okey, soalan ke-9 berkenaan dengan produk sponsor, paid review ataupun terima produk sebagai gift. Okey, mostly dekat channel ni kebanyakannya adalah produk gift, bukan paid review. Okey, produk sponsor tu bermaksud company tu hantar barang kepada aku untuk aku guna, untuk aku test waktu camping, dan aku sebenarnya bebas untuk bagi pandangan aku sama ada produk tu bagus ke tak bagus ke. Aku boleh cakap sebab ni bukan paid review. Dan sebenarnya aku nak share dengan korang, sebenarnya ada juga beberapa produk yang aku terima, aku test, aku rasa benda tu tak bagus dan aku tak rasa nak share dengan korang. Takut nanti aku akan influence korang untuk beli ke apa kan. Jadi aku decide untuk tak review, ataupun ada juga yang aku langsung tak buat video pun ada juga. Okey, itu untuk sekarang lah. Kedepannya nanti aku tak sure, mungkin kot ada paid review. Sebab sebenarnya suka ataupun tak suka, this is how YouTube works. Sebenarnya, dan itulah salah satu cara YouTubers untuk survive channel diorang ataupun survive kehidupan diorang, dengan salah satunya adalah paid review daripada companies. So far aku belum ada lagi lah. Okey, untuk produk sponsor ni aku nak tambah sikit. Macam mana nak cakap kebiasaannya lah, bila korang start satu hobi tu, biasanya mula-mula tu korang akan beli benda ataupun barang-barang yang biasanya barang bajet lah, barang yang biasa orang baru nak mula pakai. Sama lah macam aku camping juga, dulu mula-mula pun aku banyak pakai barang-barang yang bajet. Jadi situasi dia sampai satu tahap, tak kira lah hiking ke apa kan, main motor ke apa, dia akan sampai satu tahap di mana korang akan upgrade. Di situasi tu macam bila korang dah lama, mungkin dah setahun 2 tahun, korang dah tahu ada benda ni, kawan-kawan korang pakai benda ni, ataupun korang ada buat research ke apa, tengok dekat internet ke, and then korang akan upgrade. Itu biasa. Jadi aku rasa benda tu sekarang sedang berlaku dalam aktiviti camping aku lah. Sebab aku pun dah buat channel ni lebih kurang 3 tahun lebih. Dan sekarang ni aku memang mulai mencari barang-barang yang
bukan nak cakap premium, mungkin aku cakap benda yang tengah-tengah lah, di antara barang bajet dengan barang premium, mungkin di tengah-tengah yang barang-barang aku nak pakai. Okey, cuma bezanya sebabkan aku YouTubers, aku buat konten, aku berpeluang untuk berkolaborasi lah dengan companies, dengan orang, untuk aku dapatkan barang-barang tu untuk aku guna. Tu beza dia. Jadi memang akan ada lah dekat channel ni, memang akan ada nanti review barang-barang yang aku terima, dan kebanyakannya aku nak cakap, aku nak jujur lah, okey, dan kebanyakan barang-barangnya bukan barang-barang bajet lagi. Walaupun konsep awal channel ni sebenarnya, Frugal Outdoors and Camping ni sebenarnya konsep awal dia adalah aku guna barang-barang bajet. Aku jangkakan lah, mungkin akan banyak barang-barang yang middle lah, middle range punya produk. Aku just nak share dengan korang supaya korang dapat, ataupun korang tak keliru lah, kata Frugal Outdoors and Camping tapi barang mahal-mahal kan. Tapi bagi aku still frugal bagi aku, sebabnya aku tak beli pun sebenarnya barang-barang tu, aku dapat. So dalam kata lainnya, free. So free is frugal, right? Contoh dia ni lah, termasuk dengan camp stove yang aku terima ni kan. Untuk camp stove yang aku test hari ni bukan mid range bagi aku. Aku rasa ini lebih advance pada tu. Mungkin untuk orang yang dia dah puas main-main benda mid range ni, dia nak main benda yang advance lagi. So ini salah satu contoh dia. Okey, soalan nombor 10 sebelum bateri aku habis. Bateri aku dah merah dah tu. Okey, soalan 10 ni lebih kepada personal lah. Soalan pertama, umur dan status. Okey, umur aku sebenarnya aku awal 30-an. 32 sebenarnya umur aku. Status aku berkahwin. Pekerjaan. Okey, buat masa sekarang ni aku masih bekerja full time. Aku kerja office lah dengan kita, Isnin sampai Jumaat 8 to 5. Dan aku hanya camping sekarang ni Sabtu Ahad je lah masa aku untuk camping. Aku buat masa sekarang ni belum lagi berani ataupun belum bersedia untuk full time buat YouTube. Tapi dalam perancangan tu ada, tapi bergantung pada rezeki dan tengok macam mana progress channel ni lah. Tapi so far aku tengok okey, memang okey. Memang aku nak ucap terima kasih lah kat korang, pada yang dah lama subscribe ataupun yang baru subscribe. Terima kasih atas sokongan korang. Sebab itulah sekarang ni aktiviti FOC ni kebanyakannya weekend sahaja, Sabtu dan Ahad. Masa memang agak kurang. Sebab itulah trip-trip aku kebanyakannya aku buat lokasi yang berdekatan dengan rumah aku, ataupun di sekitar kawasan Perak lah senang cerita. Sebabnya kalau jauh kan ada masalah untuk travelling, pergi dan balik tu pun akan makan masa. Jadi tu pun menjawab persoalan kenapa camping area Perak. Ada yang tanya juga kenapa camping kebanyakan area Perak. Jawapan aku masa singkat, Sabtu Ahad je ada masa untuk buat video camping. Jadi memang kawasan yang dekat-dekat lah. Kedepannya nanti kalau ada rezeki, kalau aku buat full time, InsyaAllah mungkin aku akan buat video ataupun trip yang luar daripada kawasan Perak lah. Mungkin aku akan buat tour ke apa kan. Memang ada dalam perancangan. Okey, itu tadi 10 soalan yang aku dah filter sebenarnya. Dan aku combinekan menjadi 10 soalan. Mungkin ada juga soalan-soalan lain yang mungkin aku tak jawab, ataupun tak sempat jawab, ataupun mungkin tak ada jawapan, ataupun aku tak nak jawab. Okey, aku nak pergi main aku punya stove kejap. Aku nak buat air sebenarnya. Kalau bateri aku sempat, nanti aku akan masukkan record. Kalau tak, mungkin sampai sini saja. Okey, alright.